Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan pengurusi majlis, tuan-tuan imam, pengurusi masjid, pimpinan-pimpinan karya, tidak saya lupakan juga Datuk Mufti Dr. Asri dan kepimpinan dan pegawai-pegawai Jabatan Mufti. Syukur Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini saya nak kupas satu topik, satu subjek yang bertajuk keajaiban Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah lagi sayangi Nabi, apa itu ajaib? Apa itu ajaib, tuan-tuan? Ajaib itu sesuatu yang pelik, mengagumkan, mempersonakan. Contoh, menghidupkan yang mati, berjalan di atas air, boleh terbang di udara. Manusia boleh terbang tanpa sebarang peralatan kejuruteraan, dia boleh terbang macam burung. Itu ajaib. Sepanjang sirah Anbiya, sepanjang sirah Anbiya, para Anbiya melakukan mukjizat. Mukjizat dengan sihir tak sama, mukjizat dengan magic tak sama, mukjizat dengan silap mata tak sama. Nabi Musa alaihissalam, Allah memberikan dia mukjizat. Tuan-tuan tahu mukjizat macam mana? Tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar. Betul? Ketika Nabi Musa berdepan dengan Ali Shihir, Ali Shihir. Rupa-rupanya Malaysia ada 15,000 ahli bomo. 15,000. Hebat Malaysia. Maka ketika mereka melontarkan di atas pimpinan Firaun, Nabi Musa diperintah Allah untuk melontar tongkat, dan tongkat itu menjadi ular yang besar, dan dia memakan seluruh apa dikatakan sihir, ahli sihir. Maka mereka sujud kepada Allah, Tuhan Nabi Musa. Tapi sayang, peristiwa ini kita tidak dapat lihat dengan kacamata kita sendiri. Tuan-tuan pernah lihat peristiwa tongkat mentukar jadi ular? Kemudian mukjizat Nabi Musa, tongkat yang sama bisa membelah lautan. Ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa, Allah perintahkan ketika berdepan dengan laut dan di belakang tentera Fir'aun, Allah perintahkan tongkat itu memukul lautan dan lautan itu membelah, sehingga akan selamat Nabi Musa dan tentera-tenteranya menerbangi lautan ini dikatakan lautan merah. Pernah tuan-tuan nampak? Tak pernah nampak. Kita dengar dari kisah Quran, orang Kristian dengar daripada kisah Bible, tapi mereka tidak lihat dan kita tidak lihat. Kemudian datang Nabi Isa alaihissalam 600 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Baginda Isa bin Maryam juga membuat macam-macam miracle, macam-macam keajaiban. Antara keajaiban Nabi Isa yang Quran sebut dalam surah Maryam, yakni berkata-kata ketika baginda masih bayi, Inni Rasulullah
Saya seorang Nabi Allah. Begitu juga Nabi Isa mampu menyembuhkan yang buta dengan izin Allah. Disebut dalam surah Al-Baqarah, disebut dalam surah Al-Imran, daripada surah Al-Imran daripada ayat 42 sampai ayat 50 diceritakan. Dan keajaiban kelahiran Nabi Isa tanpa bapa merupakan satu keajaiban. Dan baginda Nabi Isa menyembuhkan yang buta dan menyembuhkan yang kusta dengan izin Allah. Dan malah Nabi Isa, kemuncak mukjizat Nabi Isa menghidupkan yang mati. Menghidupkan yang mati itu sebab antara sebab Nasrani mengatakan Isa ibnu Maryam Tuhan, kerana Isa ibnu Maryam boleh menghidupkan yang mati. Itu antara faktor yang Nasrani percaya dia Tuhan. Wa Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 42 sampai 50 mengatakan biiznillah, biiznillah, biiznillah. Seperti mana Isa ibnu Maryam berkata dalam buku Lukas, dalam Bible, dalam buku Lukas bab 11 ayat 20, dia kata, with the finger of God I cast out devils. Dengan bantuan Tuhan, dengan jari Tuhan saya menghilangkan yang batil ataupun yang syaitan. Nabi Isa berkata dalam Book of John, dalam buku Yohana, Nabi Isa berkata dalam buku Matthew, segala keajaiban dia buat itu daripada Allah. Setiap dia buat tu, segala kemukjizat itu daripada Allah. Begitulah juga Quran mengatakan segala mukjizat yang dibuat oleh Nabi Isa dengan izin Allah, biiznillah. Pernahkah tuan-tuan nampak mukjizat Nabi Isa menghidupkan yang mati? Pernah? Tuan pernah? Pernah di mana Nabi Isa menghidupkan mati? Pernah tengok? Kena dengar Quran. Kita sekadar beriman, kita sekadar percaya, tapi kita tak nampak. Begitu juga junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ulama, Nabi telah melakukan lebih kurang 300 mukjizat. Berapa mukjizat Nabi Muhammad buat sallallahu alaihi wasallam? 300 mukjizat. Antara mukjizat yang awal membelah bulan. Ketika Quraisy meminta satu tanda dari Nabi Muhammad, dan mereka juga letakkan syarat, kamu belah bulan, kamu nanti kami beriman. Ketika Nabi Muhammad membelah bulan, apa kata mereka? Haza sihrun mubin, ini sihir yang nyata. Wahal mereka yang letak syarat dan Nabi buat, mereka kata ini sihirnya nyata. Kemudian Nabi SAW, dari jari jemari Rasulullah keluar air. Unta berbicara dengan Nabi, batu berbicara dengan Nabi, biawak berbicara dengan Nabi, tamar menangis ketika pokok tamar yang kering itu dikeluarkan menjadi dia tempat mimbar, dia ditukar, dia menangis seperti bayi, disebut dalam hadis-hadis sahih. Namun ini semua ulama-ulama Islam tidak pernah gempar-gempurkan seperti Nasrani. It's not a big deal. 300 lebih mukjizat Nabi buat dan kita. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, kalaulah di dalam masjid ini ada kubur di sebelah masjid ini, saya ingat pelis tak ada kot. Dan saya pergi ke kubur itu, saya kata bangun, semua bangun. Apa jadi pelis besok hari? Masuk berita tak? Sama ada cuaca panas tak panas, semua akan datang ke pelis. Sebab ada orang boleh menghidupkan yang telah mati dalam kubur. Ini satu ajaib, dan orang suka ajaib, terutama sekali orang Melayu. Dia tengok pokok macam bentuk Pontianak, dia boleh berduyun-duyun dari seluruh Malaysia. Pokok nampak macam bentuk Pontianak, Wahab bukan macam tu. Itu dia keajaiban. Allah Subhanahu wa ta'ala telah kurniakan satu mukjizat
mukjizat bagi segala mukjizat yang ada di depan mata kita, tapi hati kita tidak tersentuh, hati kita tidak turja, hati kita tidak tergerak menyahut untuk melihat dan beramal dengan mukjizat itu. Dan mukjizat itu tidak lain tidak bukan Al-Quranul Karimul Azim. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, mencabar manusia. Apa dia, tuan-tuan? Allah Subhanahu wa ta'ala mencabar manusia di banyak tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala mencabar manusia dalam banyak tempat. Antaranya Allah cabar dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Malah Allah Subhanahu wa ta'ala cabar dalam surah Al-Isra, surah Isra ayat 88. Allah cabar dalam ayat surah itu, bawa 10 surah seperti itu. Allah cabar. Namun tuan-tuan, mereka tidak mampu buat cabaran-cabaran itu. Coba kita tengok cabaran lain. Allah sebut dalam surah Isra ayat 88. Allah sebut dalam surah Najm ayat 34. Allah sebut dalam surah Hud ayat 13. Dan Allah sebut dalam surah Yunus ayat 38. Allah sebut 5 tempat dalam Quran mencabar manusia untuk buat Quran daripada seperti Quran itu, daripada 10 surah, daripada 1 surah sampailah 1 ayat, Allah cabar mereka. Dan Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu-ragu apa yang kami turunkan kepada hamba kami, cuba buat 1 surah seperti ini dan panggil pembantu-pembantumu selain dari Allah. Jika kamu benar-benar orang beriman, dan Allah sebut dalam ayat 24, kamu memang tak boleh buat, Allah kata. Allah cabar, kemudian Allah juga jawab, kamu tak boleh buat, dan lindungilah dirimu, pelihara dirimu dari api neraka yang terdiri daripada manusia dan batu. Ini cabaran. Sama ada Arab Kristian, sama ada siapa sekalipun sampai hari ini, mereka tidak mampu mencipta seperti ini. Secara luar keajaiban Quran, Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Hari ini umat Islam lebih kurang 1,8 bilion. Hampir 80 hingga 90% boleh membaca Quran dalam bahasa Arab. Tuan-tuan Arab, tuan-tuan di sini Arab, tuan-tuan Arab, anta Arabi? La. Tapi tadi baca apa dalam solat? Bahasa Melayu? Arab. Daripada 80%, daripada 1,8 bilion umat Islam, mereka boleh membaca Quran dalam bahasa Arab. Kitab Yahudi diturunkan dalam bahasa Hebrew. Kitab orang Nasrani pun dalam bahasa Aramik. Kitab orang Hindu dalam bahasa Sanskrit. Kitab orang Parsi diturunkan dalam bahasa Parsi. Tapi tidak ada satu orang yang seperti dalam dunia Islam yang boleh membaca kitab dalam bahasa asal. Malah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dalam Aramik tidak ada di zaman ini, hilang. Tak ada. Yang ada translation, terjemahan dalam bahasa Greek. Dari Greek mereka terjemahkan dalam bahasa Inggris. Semua Bible ini yang milik orang Kristen, Nasrani, kitab New Testament asalnya dalam bahasa Aramik. Manuskrip yang sepatut bahasa Aramik ditulis dalam bahasa Greek yang bukan bahasa ibunda Nabi Isa.
Dan satu lagi keajaibannya luar yang biasa-biasa. Dalam dunia Islam, kita ada 20 juta manusia dari berbagai bangsa, daripada berbagai negara, daripada berbagai jentina, daripada berbagai usir, telah menghafal 6.236 ayat. 6.236 ayat Al-Quran telah dihafal oleh 20 juta orang di dunia hari ini. Bakarlah seluruh Quran, tanamlah semua Quran, campakkanlah dia ke laut, jangan tinggal satu mushaf. Panggillah 10 manusia daripada 10 negara dari berbeda bangsa, tak pernah kenal satu sama lain. Bawalah ke masjid ini daripada sekarang sampai waktu subuh. Sesungguhnya Quran akan kembali dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Tidak ada satu kitab agama yang boleh macam itu. Kita cabar balik, mana-mana kita agama milik Kristian, Hindu, Buddha, Yahudi, tak boleh balik dalam masa 24 jam, sebab tidak ada siapa di kalangan mereka telah hafal kitab Yahudi mereka, yakni Taurat mereka, Injil, New Testament mereka. Dan Kristian sendiri ada banyak versi Bible. Mana satu dia nak apa? Hindu pula Yajurveda, Samveda, Avatar Veda, Rig Veda, Upanishad, dan berbagai kitab-kitab mereka. Tidak ada satu melainkan Quran, satu versi yang telah dihafal oleh 20 juta orang. Ini sendiri merupakan satu menggambaran. Bila saya cerita kepada non-Muslim yang datang ke Masjid Kapitan Keling daripada barat, apabila saya cerita ini kelebihan Quran, mereka sendiri takjub. Mereka kata luar biasa. Belum lagi kita baca dalam bahasa Arab, Allahu Akbar. Belum lagi kita baca dalam bahasa Arab, laqad yassarnal Qur'ana lizikr. Sesungguhnya kami turunkan Quran dan kami permudahkan Quran. Allah sebut dalam surah Al-Qamar ayat 17. Allah sebut dalam surah Al-Qamar ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. 4 kali Allah sebut laqad yassarnal Qur'ana lizikri. Sesungguhnya kami turunkan Quran dan kami permudahkan Quran. Wallahi, semua bangsa boleh baca Quran dengan mudah. Dan orang yang paling bagus tahajud, tajwid adalah orang Melayu Malaysia. Tiap-tiap tahun musaqabah baca Quran dia menang. Betul tak betul? Arab baca Quran pun dia tak menang musabaqah. Kita menang. Hebatlah tu. Takat menang tak cukup. Takat menang dapat piala kemudian kata kita pandai tajwid tak cukup. Ya, kita dapat pahala, alhamdulillah, kita dapat sawab dari Allah, tapi belum mampu menakluki dunia dengan kekuatan. Barang siapa yang paham Quran dan menjiwai Quran, dia manusia hebat. Letaklah di mana sekalipun, Allah, bantuan Allah ada pada dia. Yakin. Bila kita yakin, iman meningkat. Bukan begitu? Bila kita confident, your faith increase. Bila kita yakin, iman mantap. Kalau kita goyah keyakinan, iman mantap tak? Tak mantap. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi silih ganti siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi mereka yang menggunakan akal. Allah tahu ketika saya peluk Islam, ketika menghadapi cabaran, Allah tahu manusia akan datang mengatakan Muhammad tulis Quran, Quran palsu, Quran ditiru Muhammad daripada kitab lain. Itulah serangan-serangan psikologi kepada seorang saudara baru ketika memeluk Islam. Maka kita dan Allah Subhanahu wa taala memberi saya satu kelebihan. Di usia remaja masuk Islam, dan saya tidak masuk Islam dari saluran an en on ban ben bon. Saya masuk dari saluran memahami Quran melalui bahasa Melayu.
Saya khatam Quran dalam bahasa Melayu 5 kali. Saya khatam Quran dalam bahasa Inggris 5 kali. Ada orang terkejut. Adakah orang khatam Quran dalam bahasa Melayu? Adakah orang khatam dalam bahasa Inggris? Kalau tak khatam dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggris, macam mana kita nak faham Quran? Melainkan tuan-tuan dah baca Arab, fasih Arab. Siapa fasih Arab di sini tuan-tuan? Taqallama Arabiyyah. Siapa? Siapa pun tak takut. Habis nak faham Quran macam mana? Macam umpama Allahu Akbar kabira. Tuan-tuan sakit. Tuan sakit. Sakit perut teruk. Lari ke hospital. Doktor tulis kepada dispensary. Doktor tulis ini ubat sekian-sekian. Dan tuan-tuan bawa surat itu ke dispensary, ada satu misi dia tunggu. Tuan-tuan bagi kat dia. Dan dia pun tengok. Dan dia tak tahu baca. Bolehkah kita dapat ubat itu? Kita akan sumpah dia. Hang tak boleh pakai me orang. Doktor dah tulis, kenapa hang tak mau bagi? Dia mesti kata aku tak tahu. Allahu Akbar kabira. Manusia ni dia cukup nak licik dengan Tuhan dia. Dia nak lawyer buruk dengan Tuhan dia. Saat lagi saya main. Kita sakit, kita jumpa doktor, betul? Dan doktor kata, kamu jangan makan limau, masam tak boleh makan, rojaan tak boleh makan sebab gastrik, jangan makan pedas, mulai hari ini kamu ada pantang larang, ini ubat kamu bang kena makan 3 hari, 3 kali 1 hari. Kita ikut tak pesanan doktor? Mesti ikut. Pasal kita mesti ikut sebab kita sakit. Kalau kita tak ikut preskripsi doktor, akan sembuh tak penyakit kita? Melainkan jumpa bomo tembikai itu. Saya tak tahu macam mana dia nak sembuhkan orang. Tapi orang yang pakai akal, dia jumpa doktor, dia sama ada sakit perut, demam, selsemak, sakit bara, sakit otak, apapun bila jumpa doktor akan beritahu, ini obatnya, ini nasihatku, jangan ikut baik-baik baru kamu sembuh. Percaya atau tidak, muslim atau tidak muslim, bila datang kepada doktor ketika sakit, dia ikut 100%, dia ikut. Begitulah Allah Subhanahu wa taala turunkan kalam Allah Al-Quran dengan preskripsi, nasihat-nasihat, panduan-panduan untuk kita menjadi manusia bahagia dunia dan akhirat, supaya kita boleh menjadi bahagia dunia akhirat, supaya kita menjadi maju dunia dan akhirat. Kita kata apa tahu Quran. Bukankah begitu? Bila Allahu Rabbul Jalal Jalalu dalam surah Al-Maidah Allah katakan potong tangan bagi pencuri-pencuri, kita masih ragu-ragu. Tetapi ketika doktor kata kamu kencing manis kamu telah maksimum, 1 kaki kena potong, kalau tidak kamu masuk kubur, kita potong. Betul atau tidak? Ketika kita kencing manis dan doktor kata potong 1 kaki, kita redha dipotong kaki daripada melayang nyawa kita. Kalau doktor boleh bagi tahu, pencipta doktor kenapa kita tak ikut? Sebab kita rasa kita moden. Ini apa? Potong tangan undang-undang Kurbakala kata mereka. Tetapi jenayah di Kurbakala tak ada. Tapi jenayah di zaman moden cukup luar biasa. Di bumi negara yang paling maju Amerika, negara yang paling maju di dunia Amerika, yang mengantar manusia ke bulan. Negara Eropa yang paling maju di dunia, mengantar manusia ke angkasa. 1 tahun di Amerika saja, hampir 2 juta jenayah berlaku. Hampir 2 juta 1 tahun. 1 hari dilaporkan dalam pada FBI, CIA, mereka laporkan lebih kurang 2.500 lebih jenayah 1 hari di Amerika. 1 minit, tuan-tuan, 33 saat. Setiap 33 saat di Amerika, setiap 33 saat di Amerika, 1 perempuan dirogol. Berapa lama dah saya start ceramah saya? Dalam 20 minit, berapa perempuan dirogol di Amerika? Tapi mereka gelakkan kita. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran dan lelaki dan perempuan mengikutinya dalam surah An-Nur,
surah 24 ayat 30, surah An-Nur ayat 31, surah Al-Ahzab ayat 59. Wahai orang-orang beriman, lelaki, tundukkanlah pandangan mata kamu dan jagalah, perialalah kemaluan kamu. Kemudian diperintahkan kepada perempuan, kepada isteri Nabi, kepada anak Nabi, wanita beriman, kamu tunduk mata kamu, kamu pelihara diri kamu, dan kamu pakai hijab. Kemudian diamalkan di Amerika. Kemudian diamalkan di Amerika perintah Allah, preskripsi Allah dalam surah An-Nur ayat 30, 31, dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Preskripsi ini diamalkan di Amerika. Tuan-tuan, saya nak tanya, rogol akan berlaku atau tidak? Rogol akan turun atau tidak? Kalau berlaku rogol, kemudian Allah perintahkan hudud, direjam mereka, mampukah mereka rogol lagi? Allahu Akbar. Tuan-tuan cakaplah apa tuan-tuan nak cakap. Di bumi Saudi Arabia, walaupun tak sempurna Islam dia, bila dia amalkan hudud, berapa kes rogol 1 tahun? 4 atau 5? 4 atau 5 perempuan saja dirogol 1 tahun di Saudi Arabia. Amerika 33 saat 1 wanita. Tanya FBI, tanya CIA. Islam ada solusi untuk masalah kita. Belum kita cerita macam mana Quran membasmi kemiskinan. Belum kita cerita macam mana Islam memberi panduan kepada suami isteri. Macam-macam ada dalam. Dan belum lagi kita cerita macam mana Islam datang menyatukan manusia. Macam mana Islam menyatukan manusia. Formula ini formula yang tidak diajar di universiti. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran surah Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Saya hari ini ketika saya membaca ayat ini, saya semakin bertambah iman. Sebab inilah solusi bagi manusia, perpaduan manusia. Solusinya ini, apa dia? Takwa. Kalau Allah kata bangsa Melayu lebih baik dari bangsa India, saya gaduh dengan tuan-tuan malam ini. Kalau Allah kata Cina lebih baik daripada semua bangsa, gaduh negara hari ini. Kalau Allah kata kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam, mati lawan perang Amerika. Kalau Allah kata lelaki lebih mulia dari perempuan, kacau kita. Kalau Allah kata perempuan lebih mulia daripada lelaki, mati kita. Perempuan. Tapi Allah kata, kami telah cipta, wahai manusia, kami telah cipta kamu lelaki dan perempuan, supaya kamu daripada berbagai bangsa dan warna kulit, supaya kamu mengenal satu sama lain. Tapi yang paling mulia di sisi Tuhan bukan warna kulitmu, bukan bangsamu, bukan jentinamu, bukan status duniamu, tetapi yang paling bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala tunjuk pada dunia ketika musim haji, lelaki semana-mana bangsa, sama ada raja ataupun miskin, sama ada raja atau petani, sama ada jutawan atau papar kedana, ketika datang ke Baitulil Haram untuk melakukan haji, mereka pakai 2 baju, 2 kain saja, 2 kain putih yang tidak dibenang. Ini Islam. Dan mereka berdiri dan di dalam saf yang sama. Dan Nabi SAW kata daripada kitab Abu Daud dalam bab solat, Nabi SAW kata apa? Ketika kamu berjemaah, rapatkan saf, rapatkan saf, rapatkan saf. Saya dah sembahyang daripada Johor ke Perlis. Tadi satu kali yang budak itu yang pakai top kopi macam sufi, saya buruk sangka dengan dia. Sini pun ada sufi kah? Tapi dia rapatkan saf dengan saya tadi. Mana budak itu? Dia dah balik dah. Ketika itu saya teringat, ini pengaura Dr. Asri yang begitu hebat. Tolong ceritakan Dr. Asri. Masjid Pulau Pinang, semua mesti dia satu batu, satu orang. Dan setiap kali saya bersembahyang di mana-mana masjid, kalau saf tak lurus, suara saya akan tinggi bagi saf rapat. Mana-mana masjid dalam dunia. Saya pertama kali pergi masjid itu, kalau saf dia longgar, saya akan suara. Sebab Nabi kata apa? Barang siapa yang tidak merapatkan saf, Allah akan memecah belahkan
perpaduan mereka. Allah akan pecah belahkan hati-hati mereka. Ini University Al-Azhar, University Cambridge tidak mengajar, University Oxford tidak ajar, University Perlis tidak ajar, University Sains Malaysia tidak ajar macam mana nak merapatkan hati. Malah Parlimen Malaysia tidak ajar macam mana nak rapatkan hati manusia, melainkan Islam mengajar ketika saf lelaki dan lelaki sama ada kulit putih atau hitam, sama ada negro Afrika, sama ada putih Kashmir, sama ada kaya, sama ada miskin, sama ada agung, sama ada raja, sama ada sultan, sama ada rakyat biasa. Mereka sentuh satu sama lain, bau sama bau, mereka tawaf sama-sama, mereka sa'i sama-sama. Allah Subhanahu wa taala memberikan perpaduan ummah. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafaraku. Surah Al-Imran ayat 103. Pegang teguh pada tali Allah. Apa dia pegang teguh pada tali Allah? Para musafir, para ahli tafsir menafsirkan, pegang teguh pada tali Allah itulah Quran dan As-Sunnah. Ini hebat Islam. Ini baru mukadimah saya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah, lagi disayangi Nabi. Mudah-mudahan kita memahami apa yang kita lalui pada malam ini. Alhamdulillah selama 27 tahun tugas utama saya, kerja saya, tugas utama saya berdakwah. Berdakwah dengan siapa? Kepada bukan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi saya peluang. Bukan sekadar Allah telah memberi nikmat Islam kepada saya. Allah Subhanahu wa taala kasih Allah ni, dia memberi Islam kepada saya bukan sekadar Islam, tapi dia juga memberi saya kemuliaan untuk berdakwah. Tidak ada satu profession yang lebih mulia daripada profession berdakwah. Kalau kita tanya ke tuan-tuan nak bagi kahwin siapa? Oh, saya nak bagi kahwin anak saya ke doktor. Saya nak bagi kahwin anak saya engineer. Saya nak bagi kahwin ke anak saya ke jutawan. OKB, orang kaya baru. Tapi jarang kita dengar nak bagi kahwin dengan seorang pendakwah. Pendakwah merupakan satu tugas yang sangat mulia di sisi Allah. Besok pagi saya akan kupas tentang dakwah di Masjid Terapung. Tuan-tuan, ketika saya bawalah pelancong-pelancong, seorang wartawan Jerman, dia ada ketika saya tunjuk Quran, spontan dia kata, Nabi Muhammad tiru Quran dari Bible. Ini wartawan cakap ni, bukan orang biasa, wartawan. Muhammad tiru kopi daripada Bible. Saya pun senyum ke dia, saya kata, okey, ini Quran. Tunjuk ke saya di mana Nabi Muhammad tiru Quran. Tunjuk ke saya di mana Muhammad tiru dari Bible. Dia terdiam. Bila orang jabar kata, bila orang buat statement, Allah ajar kita dalam surah Al-Baqarah ayat 111, Allah ajar kita, Qul hatur burhanakum. Qul hatu burhanakum, tunjuk bukti kamu. Maka saya kata, tunjuk bukti mana dia Quran ditiru. Dia terdiam. Habis dia kata, saya dengar orang cakap. Ini penyakit, dengar orang cakap ni memang penyakit besar. Orang putih pun menghadapi masalah ni. Saya ingat orang Melayu juga dengan perangai macam tu. Orang putih pun 2 kali 5. Saya nak jaga ayam muka dia sebab dia tetamu saya. Tapi don't worry. Saya kata, saya tunjuk surah Al-Imran ayat 42 yang saya depan mata anda, tuan-tuan. Allah sebut di mana izqalatil malaikati ya Maryamu innallaha astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisalil alamin. Wahai Muhammad, mereka berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan memilihmu melebihi perempuan-perempuan sekalian alam. Saya tanya dia, ini Maryam ni bangsa apa? Dia kata bangsa Yahudi. Saya tanya dia balik, Muhammad bangsa apa?
Dia fikir-fikir, bangsa Arab. Ya, kamu betul, tapi tidak ada hadiah. Saya tanya dia balik, kamu tahu tak sejarah antara Yahudi dengan Arab? Bolehkah mereka bersatu? Tak boleh bersatu. Bangsa Arab, bangsa Yahudi, ini mereka selalu ingat mereka lebih mulia daripada bangsa Arab. Sebab kata mereka Yahudi, Ismail ini datang daripada seorang hamba abdi. Nabi Ibrahim kahwin 2 isteri. Ya, Nabi Ibrahim kahwin 2 isteri. Ikut millah, manhaj Nabi Ibrahim. Kahwin 2. Takut. Allah kata pada diri Ibrahim ada contoh. Dia ummah, dia satu ummah. Nabi Ibrahim ada berapa isteri? 2 isteri. Satu Sarah, Siti Sarah. Itu istri nama saya, istri saya pun nama Siti Sarah juga. Belum jumpa Hajar lagi. Jangan pijita. Payah. Satu Siti Sarah dikatakan bangsawan. Yang Siti Hajar dikatakan hamba abdi. Itu pandangan mereka. Bible menceritakan demikian. Tetapi Siti Hajar ini juga seorang yang bangsawan daripada bumi Mesir. Maka oleh kerana cemburu kata mereka, Allah Ta'ala memerintahkan. Kita berhenti ya. InsyaAllah kita berhenti. Alhamdulillah. Boleh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan saya tanya, Nabi Muhammad siapa? Dia kata Arab. Kalau kamu kata Quran ini ditulis oleh Muhammad, secara psikologi, secara fitrah manusia, dia mesti akan sebut ibunya Aminah. Betul? Ada nama Aminah dalam Quran. Mesti dia akan sebut nama isteri kesayangannya Khadijah. Betul? Ada nama Khadijah? Tuan-tuan, saya bertanya ni. Ada tak ada? Tak ada. Anak perempuan kesayangannya Fatimah Zahra, ada tak disebut dalam Quran? Ada satu surah di nama surah Fatimah Zahra? Tak ada. Puak-puak Syiah habis kuat dia sambut Maulid Fatimah. Itu ya. Tapi dalam Quran tak ada Fatimah. Kalau kita tulis buku lah, satu hari nanti saya tulis buku, saya mesti akan beritahu orang-orang di belakang saya, terutama sekali arwah ibu saya, arwah bapa saya, isteri kesayangan saya, anak-anak kesayangan saya, mesti saya sebut. Sebab mereka berkorban untuk saya. Tiba-tiba Nabi Muhammad pergi tulis, bukan mak aku, bukan mak engkau ya Arab, bukan daripada bangsa Arab yang mulia, tetapi bangsa Yahudi mulia. Tuan-tuan, saya bagi contoh lagi senang, boleh faham. Macam ni mungkin tuan-tuan tak faham. Saya dari parti UMNO, katakan contoh, bukan UMNO, Sabak Zat. Dalam ucapan saya kata parti PAS layak perintah negara. Apa akan jadi kat saya? Kalau saya ahli UMNO dan saya berada di pimpinan atas, dan saya dalam satu ucapan umum kata negara yang paling pada 2018 PAS paling layak perintah negara, apa akan ku jadi sebagai ahli UMNO? Dilecutkan dan dibuang. Setuju? Sila hari bilang masuk penjara. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa iza qalatil malaikati ya Maryamu inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisalil alamin. Behold, the angels say, O Mary, Allah hath chosen you
purify you and chosen you above women of all nations. Mengikut sistem pemasaran, mengikut marketing system, ini kerja bodoh. Sebab kerja ni kerja tak boleh laku, tak boleh lariskan barang kita. Tetapi Nabi Muhammad SAW bukan bodoh. Itu wahyu yang diwahyukan. Ya Allah kata dalam surah An-Najm, surah yang 53 ayat 1 hingga 5, Nabi SAW diberitahu oleh Allah, "Wan-najmi idza wa ma sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Demi bintang ketika dia tenggelam. Oh, demi Allah kata, tengok Allah kata, demi bintang ketika dia tenggelam, Muhammad yang kamu tuduh menyeleweng, tidak dia seleweng dan tidak dia sesat dan tidak dia berkata-kata menurut hawa nafsunya. Apa yang dia kata adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Dalam buku John, dalam buku Yohana, dalam Bible New Testament, dalam Bible New Testament, Jesus berkata dalam bab 16 ayat 12, dalam buku Yohana bab 16 ayat 12, in the book of John chapter 16 verse 12, Jesus kata, I had many things to say unto you, you cannot bear them now. However, when he comes, he will guide you in all truth, for he shall not speak by his own, for he shall speak what he hears, and he shall glorify me. Saya nak beritahu kepada kamu, kamu tak mampu memahami. Ketika dia datang, dia akan pimpin kamu dalam seluruh kepimpinan, semua hal, dan dia tidak akan berkata-kata menurut hawa nafsunya. Dia akan berkata-kata apa yang diwahyukan oleh Tuhan, disebut dalam Bible. Tuan-tuan, maka ini satu. Kemudian kita dalam, saya duk cerita, ya, duk sembang-sembang dengan Mas Saleh ni, Pak Saleh ni orang putih. Saya tanya dia, you kenal tak Albert Einstein? Oh, kenal Albert Einstein. Tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan mesti kenal Albert Einstein. Kenal tak Albert Einstein? Kenal. Dalam kurikulum universiti mesti nama dia ada. Nama Umar Al-Khattab belum tentu ada. Apa kelebihan Albert Einstein? Macam mana dia jadi seorang saintis yang hebat? Sebab dia menjadi saintis hebat sebab dia menemui satu teori. Kemudian dia beritahu kepada orang, kalau nak cari kesilapan teori saya, ini jalannya. Bahasa pendek, bahasa senang faham. Ini teori saya, ini penemuan saya. Dan kalau nak cari kesilapan, salahnya teori saya, ini jalannya. Kalau guna jalan ini, boleh jumpa. Ketika mereka pakai jalan ini, mereka tak boleh mencari kesilapan dia. Maka mereka kata, teori Albert Einstein satu teori yang hebat. Dalam bahasa orang sains, dia dipanggil ujian kepalsuan atau the falsification test. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, ketika Nabi SAW tahun ketiga kerasulannya, Nabi SAW diperintahkan dalam surah Muzammil, surah Mudassir. Surah keberapa? Surah Mudassir? Surah ke-73 dan surah ke-74. Mudassir 74, Muzammil 73. Betul atau tidak? Yes, confirm. Buka Quran, tengok. Surah Muzammil surah ke-73, surah Mudassir 74, surah Kiamat 75, surah Insan 76. Okey. Panggil untuk dakwah training, saya ajak. Maka diturun ketika diperintahkan Allah untuk panggil keluarga ahli keluarganya. Nabi berada di kaki Bukit Safar yang kita pergi buat umrah. Kita kena buat apa? Sa'i, Safar Marwah. Di kaki Bukit Safar, Nabi panggil. Dan Nabi kata kepada mereka, kalau di belakang
bukit ini ada tentera nak serang kota Mekah, percaya dah kalian? Mereka kata, ya kami percaya. Sebab ya Muhammad, kamu tidak pernah berdusta. Nampak psikologi macam doktor tadi lah. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku Tuhan ada satu, la ilaha illallah, dan aku Rasul, mereka tolak. Dan antara yang paling menolak itu Abu Lahab, Tan Sri Abu Lahab. Dan dia orang pembesar Mekah. Selalunya pembesar Mekah ni dia pembesar dia takut. Pasal apa dia takut? Dia takut kehilangan. Kenapa orang miskin, fakir miskin, pengembala kambing memeluk agama Islam? Mereka tidak ada apa-apa kepentingan. Kebenaran datang senang dan mereka boleh tunduk. Tapi kebenaran datang bila orang ada kepentingan, sama ada pembesar atau tidak, kita akan tolak sebab kita takut kehilangan kepentingan. Mudah-mudahan Allah selamatkan dari penyakit itu. Maka ketika dia panggil, Abu Lahab memaki Nabi SAW. Kemudian Abu Lahab memerintahkan dua anak lelakinya menceraikan anak perempuan Rasulullah pada hari itu juga. Dan salah seorang anak lelaki Abu Lahab datang jumpa Nabi, dia ludah pada Nabi SAW. Ketika dia ludah pada Nabi, Nabi kata, aku doa satu hari anjing Allah akan datang kepada kamu, anjing Allah. Dan memang sungguh satu daripada perjalanannya Allah hantar singa, dan singa faham dia. Maka ketika itulah turun ayat ini, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Binasa kedua tangan Abu Lahab dan binasa bersamanya. Harta dan segala yang diusahakan tidak dapat menolongnya. Dia akan derita dalam bakaran api neraka yang marak menjulang, dan bininya Datin Siri juga memunggah air api kayu api. Bila sebut Datin Siri, kenapa tak gelap? Isteri Tan Sri Datin Siri. Oh, tak gelap, sensitif, takut Saya kata kota Mekah, kalau bini sokong suami dalam baik, benda makruf, Allah muliakan bini itu. Isteri pun sokong benda mungkar dengan suaminya, dua-dua masuk. Ini ayat mengatakan, confirm mengatakan Abu Lahab akan masuk neraka. Selepas turun ayat ini, Abu Lahab hidup 10 tahun. Abu Lahab hidup 10 tahun selepas turun ayat ini. Andai kata dia nak palsukan ayat ini, senang saja. Apa dia perlu buat? Siapa kata tu? Nanti ambil buku hadiah keajaiban Quran, saya bagi hadiah. Apa perlu buat? Dia pergi kat Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ayat ini menjadi palsu. Agama Islam menjadi palsu. Nabi Muhammad telah tewas. Pernahkah dia syahadah? Tak pernah syahadah. Dia mati selepas perang Badar. Ini dipanggil the falsification test of the Quran. Siapa yang jumpa ayat seperti ini, maaf cakap, bukan ustaz-ustaz kita yang on ban ben bon. Maaf cakap, yang jumpa ayat ini dalam kajian merupakan seorang doktor yang bernama Dr. Gary Miller, seorang pendakwa Kristian, seorang saintis dari bumi Kanada. Ketika pelajar Arab menghadiahkan senaskah Quran kepada Dr. Gary Miller di Kanada, Dr. Gary Miller selaku sebagai pendakwa Kristian, dia kata, very good, excellent, tonight saya akan buktikan Quran bukan dari Tuhan. Dia excited sebab dia pendakwa, dia missionary. Ketika dia mula baca Quran, malam pertama dia jumpa teori Big Bang. Nanti saya kupas Big Bang. Kemudian dia jumpa teori the expanding universe. Kemudian dia jumpa teori the expansion of universe. Dia kata, habis itu dia pergi jumpa balik kepada pelajar yang bagi Quran. Muhammad tinggal di mana sekarang? Di Jeddah kah? Tu dia tanya. Malam keempat
Dr. Gary Miller mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan lepas dia syahadah, dia tak makan pulut kuning dengan ayam macam kita. Lepas khatam Quran mesti kulit kuning. Dia tulis buku yang lebih kurang 50 hingga 60 muka surat yang bertajuk The Amazing Quran. Dan kami di Malaysia, di IPSI, menterjemahkan demi makcik-makcik yang tak faham bahasa Inggeris. Bukan saya kata makcik-makcik, abang-abang pun tak faham bahasa Inggeris. Dapatkan buku ni di luar nanti. Keajaiban Quran. Saya nak tanya tuan-tuan satu benda. Selepas saya tunjuk ayat ini dan saya ceritakan kehebatan Quran, siapa di sini so far terasa keyakinan kepada Quran telah meningkat? Angkat tangan. Masya Allah. Satu ya, lain tidak. Masya Allah. Boleh saya sambung ceramah saya? Bagus, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah, lagi disayangi Nabi, tuan-tuan akan bertanya kepada saya, itu dulu 1400 tahun sudah, zaman sekarang ada tak satu ayat falsification test, satu ayat ujian kepalsuan? Saya kata ada. Dalam surah Al-Maidah ayat 82, apa kata Allah? Demi sesungguhnya ya Muhammad, kamu akan dapati orang yang kuat permusuhan dengan orang beriman. Siapa? Musyrik dan Yahudi. Allah sebut. Jangan pakai kata ayat ini ayat sensitif. Allah sebut orang yang akan bermusuh ketat dengan kamu adalah musyrik dan Yahudi. Saya bagi jalan keluar untuk Yahudi, untuk membatalkan Islam, untuk membatalkan Islam atau untuk membuat Islam agama palsu. Senang ya. Yahudi kena pergi ke United Nations sekarang, bagi tahu ke United Nations, saya akan serahkan semua tanah-tanah Palestin dan saya akan baik dengan orang Islam untuk 5 tahun. Bolehkah Yahudi buat? Dan saya akan memberi mata wang negara-negara Islam satu mata wang yang tinggi. Semua akan jadi mata wang tinggi, termasuk Malaysia dapat mata wang tinggi. Bolehkah dia buat? Siapa kata dia boleh buat? Dia serah balik Palestin. Ini Allah cabar nih. Allah kata apa? Di orang-orang Yahudi dan musyrik inilah yang paling kuat permusuhan dengan orang beriman. Siapa orang paling kuat bermusuh dengan orang beriman? Yang Yahudi dan musyrik. Bagi Yahudi, dia tengok ni, tak betul ni. Untuk memberitahu ini tak betul, Quran tak betul, cuma dia kena buat Benjamin Netanyahu, dia pergi ke bangsa-bangsa bersatu, dia katakan semua bab umuman, dia kata aku serahkan pada malam ini Palestin kepada orang Palestin dan Jerusalem menjadi milik orang Palestin, dan aku akan baik dengan orang Islam untuk 5 tahun. Boleh dia buat atau tak boleh buat? Siapa kata boleh buat? Dia boleh buat. Siapa kata tak boleh buat? Angkat tangan. Tidur kan ni apa? Siapa kata dia tak boleh buat? Angkat tangan. Boleh? Boleh buat? Boleh buat? Dia akan boleh buat? Tuan, dia boleh buat? Tapi kenapa tak angkat tangan? Dia akan tera dua, yes or no? Saya mau tuan-tuan participate dengan saya dan ceramah. Jangan main dengar. Saya bukan Siti Nurhaliza, saya bukan Sudirman Haji Asyad. Participate, bagi mindar bukar, tak tahu tanya balik, cabar saya balik, baru iman meningkat, insyaAllah. Dah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah, lagi disayangi Nabi, ayat ini surah Qiyamah ayat 3 dan 4. Ketika mereka juga, geng Abu Lahab juga, geng Abu Lahab dengan Abu Jahal di Mekah, ketika Nabi SAW bicarakan tentang kiamah, tentang hari akhirat, 13 tahun pertama Nabi SAW bicara hanya tauhid dan akhirat, tauhid akhirat, tauhid akhirat. Ketika Nabi membicara tentang kebangkitan, maka geng-geng Abu Jahal, apa mereka buat kepada Nabi?
Mereka akan ambil tulang belulang mayat manusia, mereka akan datang kepada Nabi, mereka buang-buang kepada Nabi. Mereka kata, Muhammad, Tuhan kamu bisa membangkitkan ini yang jadi tulang, maka turun ayat ini. Bal qadirina ala an nusawiyyana banana. Bahkan Allah kata, bahkan kami berkuasa menyusun kembali jari jemari mereka. Surah Kiamat. Mereka cakap pasal kiamat, Allah turun ayat ini pun dalam surah Kiamat. Surah Kiamat chapter 75. Surah Mudassir chapter 74. Surah Insan chapter 76. Surah Al-Mursalat chapter 77. Maka ayat itu pada tahun 1920, Jabatan Polis Chicago telah jumpa fingertips ini, cap jari ini, sebagai bukti pelaku jenayah. Jabatan Polis Chicago. Sebelum itu mereka tak tahu siapa rogol, siapa bunuh, mereka tak tahu. Maka mereka gunakan. Dan kita sampai hari ini kita buat IC, kita buat apa? Masuk tabung haji pakai apa? Nak keluar duit kita pun pakai jari kita. Masuk duit kita pun pakai jari kita. Betul tak? Allah sebut. Dan percaya tuan-tuan, hari ini kalau jumlah manusia 7 bilion, kalau semua manusia 7 bilion, tidak ada satu jari sama dengan jari lain. Tak ada. 7 bilion manusia, tuan-tuan, 7 bilion manusia, setiap jari jemari mereka, capnya mereka tak sama. Ini menjawab kepada golongan yang tak beriman dengan Tuhan. Ini ayat menjawab kepada ateis. Tahu ateis siapa? Mulhid yang tak percaya Tuhan. Kalau mereka kata kejadian manusia secara kebetulan, kebarangkalian, secara accident, okey, manusia pertama dicipta secara accident, setuju. Tapi 7 bilion manusia dengan cap jarinya berbeza, dan DNA, tahu DNA? DNA diri manusia dalam badan, DNA tak sama. Nak bagi faham, salji, tahu salji yang jatuh, setiap salji dia ada bentuknya tersendiri, dan tidak ada satu salji sama dengan salji lain. Tak ada. Boleh jadi kebetulan? Tuan-tuan, saya nak tunjuk lagi satu, sangat-sangat penting. Tuan-tuan nampak ni? Nampak ni? Nampak? Nampak. Bagus, saya minum dulu. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Insan ayat 7, ayat 1 hingga 2. Allah sebut dalam surah Hajj, Allah sebut dalam surah Furqan, Allah sebut dalam surah Ar-Rahman tentang kejadian manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala kata kita dilahirkan atau kita dicipta dari nutfah yang tertumpah. Kita adalah air mani yang tertumpah. Dan kita cuba akan tengok sekarang. Minta-minta video ini jalan. Minta dia jalan. Masya Allah. Bertuah Masjid Abdul Razak ya. Tun Abdul Razak. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. Ketika kita kahwin secara sah di Perlis, malam pertama bapa melepaskan pancutannya dan keluarnya berjuta-juta air mani, yang sampai saat lagi dari juta-juta air mani itu sampai ini kita lah tu. Tengok saat lagi. الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال. Nampak? Satu yang masuk, yang lain dia tak bagi masuk. Itulah perempuan. Dia bagi kita kahwin satu ya. Saya buktikan secara saintifik. Dia punya orang pun cemburu. Apa nak buat? Perempuan. كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Boleh buka lampu. Boleh buka lampu. Allahu Akbar. Allah bertanya dan Allah ceritakan kita. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj
amsajna batali faj'alnahu samian basira. Sesungguhnya kami telah cipta manusia bermula daripada air mani yang bercampur. Kemudian Allah bertanya, "A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Adakah kamu yang mencipta kamu atau kami yang mencipta? Daripada air yang tertumpah. Tuan-tuan, kalau kita betul-betul muhasabah diri, renung kita bermula daripada tanah. Dari tanah kita menjadi air mani. Allahur Rabbul Jalil Jalalu telah memberi bentuk kita bentuk yang terbaik. Allah sebut, "Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim." Allah sumpah, demi buah tin, zaitun, demi gunung Sinai, demi Mekah, kota aman, kami telah cipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. Tuan-tuan, otak manusia ada berapa bilion sel? Siapa doktor di sini? Angkat tangan. Doktor ada sini? Tak ada doktor. Engineer? Engineer pun tak ada? Okey. Otak manusia ada berapa sel? Saya ada otak, tapi saya tak kira otak saya. Otak manusia ada berapa sel? Tak tahu. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu, tanya orang yang tahu. Allah sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 7. Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 115, Allah kata fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu, tanya orang yang tahu. Dan saya bertanya kepada orang yang tahu, ada 3 bilion sel. 3 bilion sel. Mata nampak, dia pergi communicate. Untuk hidung bau nasi kandak, dia pergi cerita. Faham bahasa dah? Ambillah satu sel otak, dan ambillah satu komputer yang paling canggih di dunia. Ambillah satu komputer yang paling canggih di dunia dengan satu sel otak manusia. Komputer itu tidak mampu menandingi satu sel otak. Apa kita kena kata kepada Allah? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 191, Allah kata, mereka, siapa mereka? Mereka yang duduk baring berdiri memikirkan kejadian alam, kemudian mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Putri-putri, ini bukan putri-putri dah, ini semua nenek-nenek dah. Saya tak tengok putri-putri di belakang. Orang muda saya tak ada sini, semua orang tua dah. Tak apa, alhamdulillah. Orang tua yang faham masjid, dia selamatlah, alhamdulillah. Akhir kalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selalu kita kata, bila kita kata kepada orang Islam ni, terutama di Malaysia, jom kita berdakwah, jom kita kongsi Islam. I tak tahu, I lemah, I tak mampu. Sabar saja Ustaz, oi. Sabar kepala otak. Allah kata wala tahinu wala tahzanu in kuntum wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surah Al-Imran ayat 139, Allah kata apa? Jangan kamu sedih, jangan kamu duka cita kalau kamu beriman. Kalau kamu beriman, kamu tinggi. Kenapa kita kata, I tak mampu? Mampu ronggeng boleh? 60%, 40% non-Muslim di Malaysia. Apa kita sudah buat? Sudahkah kita cerita tentang keajaiban Quran? Sudahkah kita beri kalam Quran kepada mereka? Saya masuk Islam melalui Quran. Boleh sambung lagi? Atau kita berhenti? Saya pun dah hampir 1 jam saya ceramah. Nak sambung atau tak mau sambung? Nak balik? Hari ini hari apa ya? Selasa. Sabtu, minta maaf. Saya tak tahu hari, minta maaf tuan-tuan.
Kerja sampai tak tahu hari dengan malam. Saya tak minta maaf. Allahu Akbar kabira. InsyaAllah. Ada lagi satu insyaAllah yang boleh kita manfaatkan. Tuan-tuan, dalam pertemuan saya kepada bukan Islam ni, terutama sekali yang tak percaya Tuhan, mereka datang dan saya cerita tentang Tuhan, mereka tak percaya. Dia berkata, mana ada Tuhan? Maka saya tanya mereka, macam mana kamu datang? Dia kata, mak bapak saya buat, saya pun datang. Kita tanya dia balik, macam mana mak bapak hang datang? Dia akan cakap, bapak dengan mak dia buat, dia datang. So ini semua lawyer buruk. Tak ada masa nak sembang dengan lawyer buruk. Maka kita tanya dia balik, kamu nampak laptop ini? Ya nampak. Siapa buat? Dia kata mesti ada pembuat. Siapa dia? Manufacturer di Kelang, engineer yang buat. Bagus, saya kata pandai, kamu bijak. Kalau engineer yang buat laptop ni, dia mesti tahu apa yang ada dalam laptop ini, apa kekurangan laptop, nah apa kelebihan-kelebihan, betul tak? Betul, dia kata. Saya tanya dia, alam ini, matahari, bulan, bintang, macam mana datang? Dan dia kata dengan bangganya sekali, oh, we believe in science, dia kata. Kita percaya Tuhan, kita percaya sains, dia kata. Saya kata congratulations, tanya. Dan sains kata apa? Sains kata kejadian alam ini merupakan daripada satu letupan besar yang dipanggil Big Bang. Saya congratulate dia. Dia terkejut lagi. Pasal apa dia ini congratulate daripada awal lagi? Saya tanya dia balik, your Big Bang teori ini bila datang? Dia kata 20 tahun sudah, dari kajian-kajian saintis memakai satelit, memakai Hubble Advent Telescope dengan penggunaan pasarana sains, baru mereka boleh gunakan itu untuk mencari. Dan antara yang terkini mereka jumpa oleh Stephen Hawking seorang saintis yang tak percaya Tuhan. Dia kata the expanding universe. Apa itu expanding universe? Alam ini berkembang. Allah sebut dalam surat Zariyat ayat 47, Allah sebut tentang the expanding universe. Kemudian ayat ini Allah kata, Allah tuju kepada mereka, tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai susunan langit dan bumi asalnya bercantum, kemudian kami pisahkan, dan dari air kami cipta setiap-tiap benda hidup, maka menapa mereka tidak mau beriman? Maka menapa mereka tidak mau beriman? Tuan-tuan, saya katakan dia, di Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad 1400 tahun di padang pasir. Nabi Muhammad tak tahu tulis, tak tahu baca. 1400 tahun sudah, mana ada mikroskop, mana ada teleskop, mana ada Advent Telescope, mana ada satelit. Dia setuju dengan saya. Dan saya tunjuk ayat ini. Ini teori Big Bang. Dia pun sendiri kata betul. 1400 tahun sudah. Berbanding dengan teori yang kamu baru jumpa 20 tahun sudah. Dan saya tunjuk kepada lebih kurang 700. Dan saya beritahu kepada dia, di dalam Quran ada 700 scientific facts. Antaranya apa? Antaranya the Big Bang. Antaranya apa? Antaranya Big Bang. Dan dalam surah Furqan, ya, ayat 61. Surah Furqan ayat 61. Dan dalam surah Qiyamah ayat 15 dan 16 menceritakan bulan, cahaya bulan adalah cahaya pinjaman dari matahari. Macam mana Nabi Muhammad tahu? Dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20 menceritakan dua lautan bertemu, satu masin, satu tawar, mereka bertemu, tapi tidak mereka bercampur. Di antara mereka ada penghalang. Macam mana Nabi Muhammad tahu? Dalam surah Mu'minun ayat 10 hingga 20 menceritakan tahap-tahap kejadian manusia dalam rahim ibu. Dalam surah Iqra ayat 1 hingga 5 diceritakan tentang air mani itu menjadi segumpal darah, dan segumpal darah itu umpama seperti lintah.
Macam mana Nabi Muhammad tahu benda-benda macam ini perlu ada mikroskop, benda-benda langit. Dan saya nak tunjuk lagi satu dalam surah Ar-Rahman. Ini jauh ke dalam alam angkasa, ketika satu bintang meletup atau satu bintang mati, ketika dia mati dia keluarkan cahaya seperti merah mawar berkilat. Maka Allah bertanya, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian dalam surah An-Nazi'at surah ke-79 ayat 30 Allah kata bumi ini umpama telur, bentuk bumi ini seperti telur ostrich. Macam mana Nabi Muhammad tahu? Dalam surah An-Naba ayat 20 hingga 24 diceritakan tentang bumi ini diamparkan. Dalam surah Yasin surah ke-36 ayat 36 juga Allah kata setiap matahari, bulan semua beredar pada orbitnya. Dan hari ini sains mengatakan mereka semua beredar pada orbitnya. Dulu kita belajar matahari tak bergerak, tapi Quran berkata matahari juga berputar pada orbitnya. Quran cerita dalam surah Yasin, yang selalu kita baca Yasin, lepas tu makan nasi kendak, tapi tak faham apa Allah kata. Dan saya boleh tunjuk ke tuan-tuan 700 ayat dalam Quran yang membicarakan tentang kejadian alam, kejadian manusia. Dan saya nak tunjuk lagi satu sebagai hadiah sebelum saya balik. Ini hadiah kepada tuan-tuan. Hadiah. Ini hadiah saya kepada tuan-tuan. Nampak ni burung. Burung. Kita nampak burung, tapi kita tak nampak kebesaran Allah. Dan Allah sebut dalam Quran 2-3 tempat tentang burung. Di antaranya dalam surah Mulk ayat 19 tentang burung. Ini burung dipanggil Godwit bird yang berada di bumi Alaska. Di bumi Alaska. Bila berlaku musim sejuk, burung ini akan berhijrah, berpindah selama 3 bulan ke New Zealand. Bila berlaku musim sejuk, dia akan berpindah daripada Alaska ke New Zealand 11.500 km penerbangannya, 9 hari 9 malam tanpa berhenti. Malam pertama ketika burung ini terbang, sebagian otaknya tidur dan sebagian otaknya tidak tidur. Malam kedua, otak yang tidur celek, yang celek tidur, silir berganti. Dan ketinggian dia terbang adalah sama dengan kehilangan MH370 di Kota Baru, 35.000 kaki atas aras laut. Dia terbang. Kenapa dia terbang 35.000 kaki atas aras laut, bukan 25.000, bukan 20.000? Sebab kata cerdik pandai, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Cerdik pandai dalam aerospace, mereka kata itu ruangan jet stream. Apa itu jet stream? Di mana laluan yang dipermudahkan dengan angin dan selamat daripada cuaca buruk. Itu jet stream. Burung ini belajar di universiti mana? Universiti Perlis. 9 hari 9 malam tanpa makan, tanpa minum, merentasi lautan, padang pasir, bukit bukau, dan dia landing New Zealand pada hari ke-9 tanpa pemeriksaan custom dan GST. Allahu Akbar. Kata Allahu Akbar. Kata Allahu Akbar. Jangan tidur. Ni satu lagi burung. Kita nampak burung, kita hantar anak kita belajar di sekolah burung, tapi mereka tak sujud dengan Tuhan yang mencipta burung. Sistem pendidikan melahirkan anak-anak yang biadab dengan mak bapa. Sistem pendidikan melahirkan manusia mengejar tapi dia peraswa ketika diberi amanah. Kita minta anak kita jadi 8A, 10A, belajar di Oxford, belajar di Cambridge. Bila diberi amanah, dia khianat amanah. Sebab apa? Iman tidak masuk pada hatinya. Dan burung kecil ini,
Tuan-tuan, kenapa bagi saya marah? Senyum sikit. Marah sekarang panas. Jangan cakap pasal GST. Tuan-tuan, saya tak pengecut dalam soal GST. 6% menyeksa rakyat Malaysia. Negara yang makmur dibebani dengan GST. Beli kamera macam itu, dakwa kalau kamera itu 5,000 kena bayar 500 GST. Jangan don't spoil my lecture. Memang ada menteri akan marah saya. Peduli apa saya? Takut hanya pada Allah. Sebab dia genggam nyawa kita. Mereka boleh penjarakan kita, tapi roh kita mereka tak boleh penjarakan. Burung ini, burung kecil ini 4 gram berat. 4 gram berat Evo 4 gram. Kecilnya 3 atau 4 cm. 3 atau 4 cm. Kecil. Beratnya 4 gram. Dia terbang 26 jam tanpa berhenti. Dari 26 jam tanpa berhenti daripada bumi Chili ke bumi Amerika, sungai Mississippi. 26 jam dia terbang tanpa berhenti. 24 jam di atas laut Teluk Meksiko. Kalau dia jatuh pasti mati. Sebab laut. 26 jam perjalanan dia sampai ke sungai Mississippi, the United States of America, tanpa sebarang visa. Allah, sekecil ini. Dan tidak ada satu kapal terbang buatan manusia yang paling canggih mampu terbang tanpa berhenti sepanjang 17 jam sahaja. Tidak ada satu kapal terbang buatan manusia yang paling canggih yang boleh terbang lebih daripada 17 jam. Allahu Akbar. Sekecil ini Allah terbangkan 26 jam tanpa berhenti. Sekecil ini Allah terbangkan 9 hari 9 malam tanpa berhenti. Dan manusia yang paling pandai hanya mampu cipta kapal terbang yang boleh terbang 17 jam sahaja. Dan Allah berfirman, awalam yaru ila tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Hei manusia, patutkah kamu tutup mata dan tidak memperhatikan kekuasaan Tuhan pada burung-burung yang terbang di atas mereka? Siapa yang menjaga burung-burung itu mengembang dan menutup sayapnya? Tidak ada satu kuasa yang mampu menjatuhkan mereka melainkan Allah ya Rahman. Inilah tarbiyah Nabi, tarbiyah para sahabat radhiyallahu anhu dengan tarbiyah Quran dan alam. Inilah tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Quran dan alam, sehingga kan baru masuk Islam 1 hari, sehingga kan baru masuk Islam 1 minggu. Bilal sanggup disiksa, Sumayyah sanggup dibunuh, Ammar bin Yasir sanggup disiksa, Abu Dzar Al-Ghifari sanggup disiksa. Baru masuk Islam 1 minggu. Sebab iman telah masuk ke dalam hati mereka. Seperti mana firman Allah, innamal mu'minuna alladhina idza zukirullah wajalat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, gemetar hati mereka, bertambah yakin mereka dengan Allah dan mereka serah pada Allah. Ini pribadi-pribadi yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pribadi-pribadi yang dibina oleh madrasah Rasulullah. Inilah pribadi-pribadi yang dibina dalam University Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka.
Innamal mu'minuna alladhina idza zukirullahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini menghasilkan manusia di zaman Umar. Ini manusia dihasilkan di zaman Nabi. Ketika Umar Al-Khattab datang untuk menguji seorang penggembala kambing, yang ada gembalan kambing yang beratus, diuji Umar Al-Khattab Khalifah Mukminin. Umar menguji seorang penggembala kambing. Ya penggembala kambing, serahkan satu ekor kambing kepada aku. Maka jawab penggembala kambing, kambing ini ada tuannya. Maka kata Umar mengujinya, dalam ratus-ratus ini bagi tahulah kepada tuan kamu, salah seekor kambing telah dibaham oleh serigala. Apa jawab penggembala kambing? Apa jawab penggembala kambing? Ya Amirul Mukminin, ya Umar Al-Khattab, sesungguhnya kambing ini ada tuannya, tetapi Tuhan aku melihat apa aku buat. Aku boleh tipu Tuhan aku, tapi aku tak boleh tipu Tuhan aku. Begitu juga satu malam ketika Khalifah Mukminin Umar Al-Khattab berjalan-jalan untuk mencari orang miskin, maka dia terdengar dialog seorang perempuan dengan ibu yang jual susu. Dikatakan ibu kepada anaknya juga bernama Fatimah, tambahkan air, besok kita boleh buat untungnya lebih. Maka kata Fatimah di tengah malam, pintu ditutup. Fatimah berkata, ya Ummi, Amirul Mukminin akan marah. Maka kata si ibu, jangan takut, Umar tidak ada di sini. Kata Fatimah anak kepada si ibu ini, kalau Umar tidak lihat, Tuhan Umar melihat. Inilah hasil dari tarbiyah Rasulullah. Inilah hasil tarbiyah Quran yang hidup. Inilah kitab Quran yang telah membawa bangsa yang tidak bertamadun menjadi bangsa yang mencipta tamadun. Quran telah membina bangsa Arab yang tidak bertamadun menjadi bangsa Arab yang paling mulia karena Quranul Karim. Mudah-mudahan 1,5 jam kupasan-kupasan yang tidak habis, ada banyak. Sebab ilmu Allah, ilmu lautan, seluas lautan. Cukuplah satu titik air dari itu saya kongsi pada malam ini. Mudah-mudahan ada kesan pada iman kita. Mudah-mudahan ada kesan pada takwa kita. Mudah-mudahan kita kembali menjadi orang yang berani dan rasa mulia, rasa izzah dengan Islam dan Quran. Sanurim ayatina afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Surah Fusilat ayat 53. Allah berkata, Allah berfirman, sesungguhnya kami akan tunjuk bukti kami pada di nun jauh di sana dan pada diri mereka supaya mereka lihat Quran itu benar. Sanurihim ayatina afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Apa-apa yang baik pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan jangan lupa dapatkan buku-buku di luar keajaiban Quran, kisah-kisah padri Kristian masuk Islam, dan satu buku lebih kurang 88 soalan yang ditanya oleh non-Muslim. Dapatkan di luar, tuan-tuan akan manfaatkan ilmu, dan setiap uang tuan-tuan beli daripada buku ini tidak masuk ke poket saya, dia akan masuk ke pertubuhan dakwah saya di Pulau Pinang yang kita berdakwah kepada bukan Islam, yang salah seorang penasihatnya adalah Sahibu Sama'ah Datuk Dr. Asri sebagai penasihat, dan banyaklah penasihat-penasihat kami insya-Allah. Dan kalau datang Pulau Pinang ziarah kami insya-Allah, sedikitlah nak tunjuk ke tuan-tuan perkenalan tentang pertubuhan dakwah bukan Islam. Datang Pulau Pinang, main-mainlah jalan tengok usaha-usaha dakwah yang kita buat, bermula di Masjid Kapitan Keling, ya, kemudian kita sampaikan Islam kepada bukan Islam dari seluruh dunia. Insya-Allah
minggu depan Jumaat, anak Dr. Zakir Naik akan datang ke Pulau Pinang 15 hari bulan 8 malam di Kompleks Masyarakat Penyayang. Beliau akan bagi ceramah tentang misconception of Islam. Dan insya-Allah inilah tugas-tugas kami selama 27 tahun. Ramai telah memeluk Islam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nak bawa orang masuk Islam satu perkara yang susah. Selepas bawa mereka masuk Islam, satu lagi cabaran, pengisian Islam. Bukan senang tuan-tuan. Itu sebab setiap karya di negeri Perlis, setiap karya di negara kita ni, dia perlu ada satu keprihatinan saudara baru. Di Pulau Pinang, saya dimaklumkan sebab saya juga terlibat dalam kaunseling murtad. 70% murtad di Pulau Pinang semuanya saudara baru. Kenapa mereka murtad? Satu, tidak ada bimbingan. Zaman saya masuk Islam tuan-tuan, tak ada jabatan agama Islam macam unit ukhuwah, unit dakwah. Tapi zaman sekarang semua negeri-negeri jabatan agama Islam prihatin dengan saudara baru. Pulau Pinang dah tambah maju dah. Baru-baru ni kita buat bengkel macam mana nak membimbing saudara baru. Banyak tokoh-tokoh datang, Husaini datang, ramai tokoh-tokoh datang. Ini prihatinnya jabatan agama Islam Pulau Pinang. Zaman saya masuk Islam, siapa pun tak nak tolong saya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang pelihara saya, nak memberi saya kekuatan sampai hari ini. Tapi itulah sebab tuan-tuan, setiap masjid kena ada satu orang, satu AJK yang jaga saudara baru. Dan saudara baru ni dia punya dipanggil mu'alaf, bukan selama-lamanya, mungkin 2 tahun. Lepas tu tak panggil mu'alaf dah, kena bawa masuk dalam aliran perdana. Dan kalau boleh jadikan satu AJK masjid saudara baru. Banyak macam-macam saya dengar. Tak mau cerita nanti panas lagi. Macam-macam saya dengar. Ada nak kahwin dengan saudara mu'alaf, pakcik Perlis, tak silap saya Perlis. Tak tahu negeri itu, saya confirm balik. Pakcik itu kata, "Han nak kahwin dengan anakku kah?" "Ya." "Han macam mana nak jadi imam? Han sendiri tak tahu baca Fatihah, macam mana Han nak jadi imam untuk isteri Han nanti?" Tak jadi kahwin. Punya dahsyat, punya warak. Itu realitinya. Satu insan masuk Islam kerana kita. Allahu Akbar. Satu manusia masuk Islam kerana kita. Kita sudah dekat dengan syurga Allah. Nabi SAW Nabi kata satu manusia masuk Islam kerana kita lebih baik dari unta-unta merah, lebih baik dari kenderaan-kenderaan mahal. Dan Nabi SAW berkata satu manusia masuk Islam kerana kita lebih baik daripada alam ini. Tuan-tuan, jalan ke syurga. Barang siapa yang menjaga dengan Allah tak akan rugi. Barang siapa yang menjaga dengan Tuhan tak akan rugi. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 261, satu benih kemudian jadi satu tangkai. Dalam satu tangkai ada 70. Daripada 70 itu jadi 700. Dan Allah akan bagi lebih dari itu. Barang siapa yang meniaga dengan Allah, untungnya berapa persen? 700%. Barang siapa meniaga dengan Allah, 700% untung. Itu Allah cerita dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Tapi Nabi cerita ayat itu, Nabi kata Allahu Akbar, Allah akan bagi lebih. Tuan-tuan nak masuk syurga tak? Tu dia angkat tangan. Nak masuk syurga semua nak angkat tangan. Nak masuk syurga senang kah? Tuan-tuan dah jamin nak masuk syurga dah kah? Tuan-tuan di sini dah jamin syurga dah. Yang jamin syurga Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab. Mereka menangis di tengah malam sampai boleh lihat aliran garisan air mata Umar dan Abu Bakar. Walaupun wahyu telah diturunkan oleh Allah mau mereka dijamin syurga, lepas dijamin syurga mereka berusaha seperti mereka ahli neraka. Kita tak dijamin syurga lagi. Kita tak tahu apa nasib penujung kita. Perlis saya tak nampak banyak non-Muslim, tapi ada lah tu, ada. Nasib baik anak-anak perempuan tuan-tuan lawa-lawa belakang. Kalau tidak itu pun turun statistik orang masuk Islam.
80 hingga 90% di Malaysia masuk Islam kena kahwin perempuan Melayu. Alhamdulillah, kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lawa sungguh. Itu sebab Ustaz Jamal Abdillah, dia kata siapa bilang gadis Melayu tak menawan. Memang melawan sungguh. Tapi otak pun kena menawan lah. Jangan otak cokodok. Otak cokodok. Satu orang kalau tak mampu bantu dakwah, bantu jabatan dakwah di bawah Majlis Agama Islam Perlis, apa boleh buat? Jadi sukarelawan. Tak boleh juga ada RM10, bagi RM10 kepada badan-badan dakwah yang buat kerja dakwah. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, lagi disayangi Nabi, datanglah ke Pulau Pinang. Saya ingat sahabat saya daripada Jabatan Mufti telah sampai. Mudah-mudahan dia akan ceritakan tuan-tuan. Dia kena nasi kendak ke tu hari tuan-tuan? Kena nasi kendak ke? Lupa, saya pun lupa apa saya jamu. Ini dia bangunan yang masih kita sewa. Dan di sinilah segala aktiviti-aktiviti kita buat. Dan segala aktiviti-aktiviti yang kita buat adalah menjurus mengajar manusia kepada Islam untuk tauhidkan mereka. Dan macam mana kita survive, macam mana kita hidup adalah kerana ihsan derma ummah. Dan saya berani katakan tidak ada satu sumber tetap untuk kami. Tiap-tiap bulan harap pada ihsan Tuhan, tapi Allah Ta'ala akan cukupkan nikmatnya. Tak pernah kami kering. Ada masa tak ada duit nak bayar bil elektrik, susah hati sebagai amir, susah hati sebagai presiden, susah hati. Tapi pukul 3 petang datang satu hamba Allah, kita tak tahu dia bagi derma 2,000. Ini berlaku kepada saya banyak kali. Itu sebab Allah kata dalam surah Muhammad ayat ke-7, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah ayansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, bantu agama Allah, Allah pasti bantu kamu dan memberikan kamu kekuatan dan mengukuhkan pendirian kamu. Datanglah, kalau datang Pulau Pinang, ziarah kami, mai singgah. Kalau saya tak ada pun, kaki tangan saya akan layan tuan-tuan dengan sebaiknya. Dapatkan buku-buku ini insyaAllah di luar. Mudah-mudahan apa yang saya kongsi itu ada manfaat pada diri saya dan diri tuan-tuan. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.